الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر داهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليم وكنا الحكم وعلما وشكنا مع البدى وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Menahi dulu. Oh, teh oli mau ini. Sebentar. Bagus semangat ngajar. Oh, tak. Dah. Baik, insya-Allah kita akan sambung balik. InsyaAllah pada hari ini insyaAllah kita akan sambung balik pengajian lepas, iaitu hari ini kita masuk surah yang ke-102, iaitu surah Al-Takatsur. Betul Minggu lepas kita baca suratul Al-Asr. Sekarang kita masuk surah seterusnya, iaitu surah 102 daripada 114 dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Takatsur. Baik, yang mana surah ni diturun di Mekah. Surah ni diturun di Mekah, yang mana dia ada hanya 8 ayat sahaja. InsyaAllah kita baca sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk surah seterusnya, iaitu surah Al-Takatsur. Kenapa disebut Al-Takatsur? Iaitu dipanggil bermegah-megahan. Takatsur maksudnya bermegah-megahan. Sebab itulah masa saya mengaji tafsir dulu dengan guru saya lah di pondok tu, dia masih hidup lagi. Kata guru saya, Al-Takatsur ni maksudnya kita duk berlumba-lumba, untuk mendapat sebanyak mungkin harta benda dunia ni. Tu duk berlumba-lumba, duk dapat anak, duk berlumba-lumba nak dapat pangkat, berlumba-lumba nak dapat pengaruh, sehingga mana mereka lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila pergi ziarah kubur, barulah mereka nak sedar. Maka kita jangan jadi begini. Bila heret pergi ke kubur, batu nisan duduk depan mata, baru nak risau.
Jangan jadi macam tu. Jadi oleh sebab itu surah At-Takatsur ni nak cerita pada orang jenis manusia yang hidup atas dunia, suka nak berlumba-lumba, kupuh harta benda dunia ni. Ni antara sifat yang boleh merosakkan kehidupan kita. Kalau ada sifat ni, kita belajar hari ni insya-Allah, kalau boleh jauhi daripada sifat tersebut. Kalau kita tengok nuzulul Quran, sebab apa ayat ni diturunkan? Mengikut Ibnu Abi Hatim pernah riwayat daripada Ibnu Buraidah, yang mana pernah diberitahu bahawasanya ayat ni turun berkenaan tentang kaum Ansar, yang mana kaum Ansar dan Bani Harisah dan Bani Al-Haris. Dua ni kaum Ansar, ada dua puak. Sebab orang Arab dia berbangga-bangga dengan puak-puak mereka, keturunan kabilah-kabilah mereka. Jadi kaum Ansar dua puak, iaitu Bani Harisah dan Bani Al-Haris, yang mana kedua kabilah ni dia saling duk menyombong diri. Ibarat orang kaya dengan orang kaya lah, duk badi tunjuk kemegahan masing-masing, duk sombong diri masing-masing. Tu. Jadi mereka ni saling duk sombong-sombong diri tentang kekayaan mereka, tentang keturunan mereka. Tu. Jadi salah satu kabilah tu bila mereka duk bercakap, maka satu kabilah dia kata, tu, apakah di antara kalian ada serupa dengan si fulan dan si fulan? Ada beza tak kita dua ni, dia kata. Biasalah orang kaya kata kan. Orang kaya kata, kita dua ada beza tak? Memang kaya, saya pun kaya. Kita ada beza tak? Dia buat macam tu. Kabilah satu lagi kata, kabilah satu lagi kata yang mana sama juga dengan perkataan itu. Kita dua ni ada beza. Tak sama kita ni. Bagi nak naikkan nama masing-masing, nak akad diri masing-masing, maka mereka saling menyombong diri, duk sombong dengan kedudukan mereka, duk sombong dengan kekayaan mereka, yang mana mereka duk masih hidup lagi. Sehingga mana salah satu daripada kabilah mereka ni bawa pergi perkuburan. Maka mereka berbangga-bangga pula dengan kaum-kaum mereka. Mereka kata, apakah kalian memiliki orang sahabat si fulan dan seperti si fulan? Tu. Jadi Allah Ta'ala pun bila tengok manusia ni suka duk menyombong diri, duk bangga-bangga dengan kemewahan harta ni, maka Allah Ta'ala pun buat turun surah Al-Hakumut Takatsur. Allah Ta'ala kata apa dia? Bermegah-megah telah melalaikan kamu, yang mana sampai kamu masuk ke dalam kubur, sekali-kali tidak, dan kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Sekali-kali tidak, kata Allah, kelak kamu akan mengetahui. Ni. Jadi kita tengok pada ayat ni, Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama, Alhaakumut Takatsur. Apa kata Allah? Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan boleh berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya, yakni harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Maksudnya Alhaakumut Takatsur ni melalaikan atau membimbangkan kamu oleh kemegahan. Jadi segala yang banyak ataupun kemahuan yang mempunyai yang paling banyak. Jadi apa yang kita dapat faham dalam hadis ni, dalam ayat Quran ni? Jadi Tuhan sebut Alhaakumut Takatsur, maksudnya kamu semua ni telah dilupakan dengan kesibukan. Kerana apa? Kerana nak memperbanyakkan dengan harta benda. Tu. Maksudnya kamu semua disibukkan, yakni dilalaikan kerana suka nak membanyakkan benda atas dunia ni. Duk lawan nak bagi anak banyak, sampai akhirnya anak sendiri pun terabai, tidak boleh nak diuruskan. Bukan salah ada anak banyak, tak salah pun, bahkan disuruh oleh Nabi SAW, dan Nabi membangga umatnya ramai umat. Nabi suka. Tetapi bila kita kata anak ramai, tanggungjawab besar. Bila Allah Ta'ala tunaikan anak, kita mesti kena pikulkan dan tunaikan tanggungjawab tersebut. Bila cari harta sebanyak yang mungkin, maka kita pun tak sempat nak belajar, nama kita pun tak kenal. Duk kira, duk cangkur cari harta dunia semacam. Duk cangkur cari harta tak habis-habis dalam hidup ni. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Taala. Sahabat Nabi, contoh seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Abdullah bin Auf, dan juga banyak sahabat-sahabat Nabi SAW, ramai lagi, mereka berniaga dan bisnes mereka ni besar-besar, tetapi mereka sempat juga belajar bersama dengan Rasulullah SAW. Kita hari ni bisnes tak besar mana pun, ciput saja,
Tak sempat dah datang kuliah. Nah, tu. Bisnes kita tak ada apa pun, nah. Saja buat-buat sibuk saja. Nah, kenapa tak ada kuliah ni? Sibuklah ustaz, tak boleh lah menjaga kedai tu. Pada apa kerja dia 40 orang. Nah, sibuk apa je. Bila dah jadi tokes banyaknya bos ni dah ada banyak relax lah sikit. Ni bila kata bos, anak buah ramai, dia penat daripada anak buah. Pelik sungguh. Nah, pelik. Contohnya seperti mana orang buka restoran. Restoran ni dia bergantung pada siapa? Chef, nama apa? Chef lah. Chef tu siapa? Dia sendiri chef. Dia chef, dia bos. Dia yang bos, dia yang penat. Kalau dia tak ada, habis. Anak buah pun tak ada buat apa walaupun bayar gaji. Pasal anak buah pun tak ada masuk. Jadi macam tu hidup ni. Ni tolong mata Allah. Jadi kita hari ni berniaga tak pasal mana pun, tapi tak ada nak mengaji. Nama kita pun tak kenal. Ustaz Arif kenal tak Ustaz Arif? Tak kenal Ustaz Arif. Sudah. Maka Allah Ta'ala sebut alhaakumut takatsur. Tak ada ni. Jadi Allah Ta'ala alhaakumut takatsur, telah melalai, telah melupa kamu terhadap agama kerana kamu at-takatsur. Takatsur apa dia? Memperbanyakkan harta dan sebagainya. Ayat kedua Allah Ta'ala kata hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk kubur. Berat ayat ni. Maksudnya apa dia? Sehingga kamu menziarahi, yakni kamu masuk kubur. Dan tu ada manusia hidup atas dunia, dia kumpul harta sebanyak mungkin, punya duk hipung, sedar-sedar mati dah. Bukan mati dah. Ni kita takut ni. Apa pun tak ada. Duk sibuk kerja atas dunia, Mekah tak ada, haji pun tak ada nak pergi, umrah tak ada nak pergi, apa pun tak ada. Nak pergi kuliah KWE pun tak ada juga. Pasal sibuk nak cari harta dunia. Jadi bila buka mata tengok-tengok duduk alam kubur. Tak sempat dah. Sebab tak ada dah. Jadi ayat yang kedua Allah Taala hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi, yakni kamu masuk kubur. Kerana apa dia? Tak ada ni. Kerana habis dalam hidup ni masa duk kumpul harta dunia. Allah Rabbilah. Ni sayang. Maka ayat ketiga Allah Ta'ala kata kalla sawfa ta'lamun, jangan sekali-kali, yakni bersikap demikian. Ni kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk semasa hendak mati. Maksudnya jangan kamu buat perkara sedemikian, kelak kamu akan tahu, kata Allah Ta'ala. Allah. Jadi tuan-tuan, ini satu nasihat yang besar dalam kehidupan kita dalam surah ni. Tuhan kata dekat ayat ni, kalla tu apa dia? Jangan macam tu. Jangan buat macam tu. Nak cari harta, carilah, tak ada masalah. Tapi jangan sampai agama kita tolak ke tepi. Ramai orang cari harta, cari pangkat sehingga agama tolak ke tepi. Maka Allah Ta'ala kata kalla, jangan begitu. Jelas Allah Ta'ala kata kalla saufa ta'lamu, jangan macam tu. Kerana kamu tak lama kamu akan tahu juga bahawasanya yang kamu duk hamba ni, duk betul-betul ni, membawa faedah dalam kehidupan kamu ataupun tidak. Sebab tu setiap perbuatan yang kita nak buat, pastikan kita kena fikir dulu. Kita kena fikir perbuatan kita ni menguntungkan, memberi faedah pada diri kita ataupun sia-sia. Kalau benda tu sia-sia, tinggallah perbuatan tu. Walaupun di sisi manusia, di sisi dunia masyhur, tapi di sisi Allah Rabbi, Allah Ta'ala murka, maka tak perlu buat benda tu. Sama juga seperti mana kita nak bercakap. Sebelum bercakap kena fikir benda ni mendatang faedah ataupun mendatang mudarat. Kadang-kadang perbuatan yang kita buat mendatang kebaikan, kadang-kadang benda yang kita buat mendatang mudarat untuk diri kita. Jadi kita kena fikir sebelum bertindak, sebelum bercakap, sebelum mengambil keputusan. Kena fikir dulu, benda ni mendatangkan faedah, menguntungkan untuk diri kita ataupun tidak mendatang faedah, bahkan mendatang bahaya dalam kehidupan kita. Jadi Allah Ta'ala kata kalla, jangan buat macam tu. Maka ayat yang keempat Allah Ta'ala kata summa kalla sawfa ta'lamun. Ayat keempat Allah Ta'ala kata apa dia? Sekali-kali lagi diingatkan. Dia orang panggil ulangan ni. Jangan sekali-kali bersikap demikian, kamu akan mengetahui kelak akibat yang buruk
pada hari kiamat. Jadi dua kali Allah Ta'ala ulang dalam ayat ni. Summa kalla sawfa ta'lamu. Jangan demikian kerana kelak kamu akan tahu. Dua kali Allah Ta'ala ulang. Tu. Jangan sampai jadi tamu halabo macam tu, duk cari kejahatan benda dunia ni. Jangan jadi sampai lupa daratan macam tu. Pasal benda ni nampak lau kamu akan tahu juga, kata Allah. Tu. Tahu apa? Yang mana bahawasanya kamu akan tahu yang kamu duk hamba sebenarnya ni hanya hamba bayang-bayang sahaja. Duk kejar bayang, dapat ke tidak? Tak dapat. Kita pergi ke depan bayang ke follow ke depan. Tu. Jadi duk ada dekat kita, tetapi tidak boleh kita nak ambil simpan sebenarnya. Kereta kita tak boleh nak ambil simpan rumah. Bila kita mati nak simpan ke mana? Tinggal juga. Maka benda tu tak boleh nak simpan. Kita ada duit 3 juta dalam bank, nak simpan ke mana lepas kita mati? Tu. Maka ayat kelima Allah Ta'ala kata, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu melakukan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk akhirat. Jadi Allah Ta'ala kata jangan buat demikian. Kalau kamu tahu dengan pengetahuan yang yakin, sudah tentu hidup kamu lebihkan masa nak beramal, kurang masa nak mengejar dunia. Sebab tu dipanggil ilmu nafik. Ilmu nafik ni apa dia? Bila kita belajar, kita semakin gemar akhirat, semakin kurang kepada dunia. Itu panggil ilmu nafik. Bukannya kita belajar ilmu semakin minat kepada dunia, semakin lupa Allah Ta'ala. Itu bukan panggil ilmu nafik. Tu. Maka ayat ke-7 Allah Ta'ala kata la tarawunnal jahim. Tu. Ingatlah, demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marok menjulang. Neraka jahim ni, jahim maksudnya marok menjulang. Tu. Tuhan kata sesungguhnya kamu betul-betul akan melihat neraka jahim ni akhirat esok. Kamu akan tengok benda ni. Kalau kamu tahu neraka tu sebenar-benarnya, kata Allah, macam mana Tuhan kata, tentu kamu tak jadi seperti mana al-takasur. Orang jadi al-takasur ni, duk gila kupu harta dunia ni, ialah mereka tak kenal apa itu neraka jahim. Kalau orang kenal apa itu neraka jahim, sudah tentu dia tak akan masuk dalam golongan al-takasur, orang yang gila duk kejar harta dunia, duk bermegah-megah dengan harta dunia, memperbanyak-banyak dengan harta dunia. Tu. Maka ayat yang ke-7 Allah Ta'ala kata summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Tuhan kata apa dia? Selepas itu, demi sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang derhaka akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilimparkan ke dalamnya neraka jahim. Allah. Bila kita nampak neraka jahim ni, bila kita mati esok, yang ni yakin dah. Sekarang duk main was-was lagi, duk main ragu-ragu, betul pun neraka jahim. Ni. Maka Tuhan kata kalaulah kamu tahu neraka ni betul-betul macam mana keadaan neraka tu, kamu tak akan jadi seperti mana keadaan kamu sekarang ni, yang lalai dengan harta benda dunia dan sebagainya. Sebab apa Allah Ta'ala kata lambat laun nanti bila kamu mati, kamu betul-betul akan tengok dengan mata kepala kamu. Yang tadi atas dunia hanya setakat tahu, kemudian dalam ayat ni Allah Ta'ala kata kamu akan tengok dengan mata kepala kamu lagi yakin kita akan melihat tentang adanya neraka jahim. Ni. Maka Allah Ta'ala kata ayat yang ke-8 summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya. Allah, benda-benda yang kita duk pegang hari ni, kita duk kecapi, yang kita duk rasa, yang kita duk ambil, yang kita duk guna, Allah Ta'ala akan tanya esok. Ni peringatan yang cukup besar bagi diri kita. Maka Allah Ta'ala kata summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Sesudah itu sesungguh kamu akan ditanya pada hari itu daripada segala nikmat-nikmat itu. Tuhan kita tak boleh tipu Allah. Mana boleh kita tipu Allah? Tak boleh kita nak tipu Allah. Jadi setiap sen, setiap duit yang kita dapat, walaupun satu sen, Allah akan tanya akhirat esok. Ni yang ni kita paling takut ni. Tu. Jadi Tuhan kata dalam ayat ni, nak tipu Tuhan tak boleh. Mana boleh tipu Tuhan?
Maka Allah Ta'ala summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Sesungguhnya akhirat esok kamu akan ditanya setiap apa yang kamu perolehi dalam hidup ni. Jadi kalau kita tengok di sebalik 8 ayat mengikut tafsir Al-Quran, bahawasanya Allah Ta'ala membuka salah satu rahsia dalam kehidupan kita, dan iaitu manusia ni kata Allah, manusia ni hanya pandai bercakap saja, hanya banyak cakap saja, tidak ada apa pun, sedikit saja perbuatan tapi lebih bercakap. Itu sifat manusia. Tu Tuhan kata ada kalangan manusia ni duk bercakap pam pam pam, tak cukup pam pom 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 pula, tak cukup pom ping 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 pula. Tu manusia. Islam duduk kat mulut, Islam sana Islam sini apa sebagainya, bila suluh amal dia tak ada apa pun. Ni hakikat hidup yang Allah Ta'ala sebut dalam surah ni. Sembahyang malam bangkit buat ke tidak? Ni bila kita sebut sembahyang malam tu pun dah fail lah. Pada pertemuan yang lepas tu tak beritahu kan, kita duk kata kita orang Islam, kita duk kata kita orang Islam, kita duk jaga solat 5 waktu je. Bila kita tanya lebih sikit, solat berjemaah 5 waktu jaga ke tidak, yang tu pun dah gagal dah. Bangun solat malam ke tidak, ya tu pun dah gagal. Solat sunat pun ke tidak, ya tu pun dah fail dah. Kita duk kata kita Islam hari ni kerana kita duk jaga sembahyang 5 waktu tu saja. Tu tuan-tuan mati Allah SWT. Maksudnya Allah Ta'ala nak cerita pada kita berapa banyak manusia dalam hidup ni duk bercakap saja. Tak habis duk bercakap tapi amal tak setara mana. Ibarat ting biskut yang kosong. Bila Ustaz Arif mari ada ting biskut atas meja kuliah, bila buka ting ingat ada biskut Mary. Ketuk-ketuk tengok tak ada apa, habuk saja. Ketuk-ketuk bunyi kuat, tengok benda dalam tak ada. Apa-apa pun sebarang habuk pun tak ada. Maksudnya bunyi je kuat, cakap je kuat, tapi amal tak ada apa pun. Allah Rabbina. Bahkan kadang-kadang cakap tu pula membawa bahaya dekat kita. Hati-hati. Tu dalam Quran sendiri pun sebut, Allah Ta'ala kata apa dia? Allah Ta'ala kata apa? Lima taquluna ma la taf'alun. Pasal apa kamu cakap benda kamu tak buat? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sangat-sangat besar murka Tuhan orang yang bercakap sedangkan dia tak buat. Duk sembang saja. Kalau bab kedai kopi dia champion, cerita bab amal tu pergi haji umrah. Tapi dia tak buat pun. Duk cerita pasal orang kita kena pergi kuliah, kita kena pergi masjid berjemaah. Tengok-tengok dia duk minum kopi kat rumah, tak pergi solat. Tak solat pun. Tu. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala kata, kadang-kadang kita bercakap dalam hidup ni kadang-kadang mendatang bahaya untuk diri kita sendiri. Yang ni untuk peringatan semualah. Begitu rahsia kehidupan manusia Allah Ta'ala nak cerita. Manusia ni maksudnya all out. Maksudnya nak dapat dunia ni dia pulung sangat-sangat. Manusia ni cukup all out, maksudnya dia cukup kuat untuk mendapatkan dunia, tapi manusia cukup lemah untuk mendapatkan agama Allah Subhanahu Ta'ala. Allah dah. Untuk dapat akhirat manusia lemah. Itu hakikat kehidupan manusia zaman sekarang ni. Jadi nak dapat dunia all out, beres, tak ada masalah. Apa istilah? Membujuk lalu melintang patah. Tu maksudnya. Faham sajalah. Bila mari dunia macam tu, halal haram tak fikir dah. Mari halal haram tak fikir. Tu. Yang mana pada waktu itu agama Allah letak tepi, janji benda tu dia dapat apa yang dia inginkan. Yang ni tanda akhir zaman ni. Antara tanda akhir zaman sebelum dia kiamat tuan-tuan, yang paling dekat dengan kita iaitu orang tak kisah halal haram. Tu tanda kiamatnya jelas kita nampak. Orang tak kisah dah. Zaman sekarang, dulu bila kita kata benda yang haram, orang takut-takut. Zaman sekarang ni buat main je agama Allah. Ni hakikat kehidupan manusia. Manusia siapa beruban pun, manusia masih lagi duk sibuk, duk cari harta benda dunia. Allah Rabbi dah. Ni. Umur dah tua dah. Rambut beruban dah. Boleh kata siapa nak mati dah, duk masih kejar dengan harta benda dunia ni. Tak berhenti-berhenti lagi. Jadi semua kita kena ambil faham betul-betul dalam ayat ni. Allah Ta'ala kata summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Bukan salah kita cari harta dunia, tak salah pun tuan-tuan mata Allah. Cumanya jangan tinggal akhirat tu saja.
Cari harta dunia, carilah. Bila tiba waktu semayang, kita break kejap, nak pergi jumpa kekasih boleh pula break kerja, tapi nak pergi jumpa kekasih Allah ni tak boleh nak break kerja, sibuk itu ini dan sebagainya. Bukan kita tak salah nak jadi senang, tak salah, tapi jangan sampai kita jadi orang susah di akhirat esok. Nabi sendiri takut umat dia kaya. Pasal apa dia, tuan? Bukan pasal kaya tu mengheret dia masuk neraka, tidak. Nabi takut umat dia kaya, sehingga Nabi berdoa, Allah mahina miskin, ya Allah hidupkanlah aku miskin. Kita hari ni pernah tak hidup miskin? Tak pernah. Tak pernah hidup miskin. Kita takut hidup miskin. Sebenarnya kalau kita iman kita betul, miskin pun baik di sisi Islam, kaya pun baik di sisi Islam. Nabi selalu doa menjadi orang miskin. Miskin ni dia lebih baik nasib daripada orang fakir. Miskin ni maksudnya hanya sekadar untuk hajat diri dia saja. Dia tak menyusahkan orang lain. Kalau fakir ni kadang-kadang dia berhajat kepada orang lain. Jadi pasal apa Nabi doa hidup miskin? Pasal Nabi risau umat dia kaya, kerana di padang mahsyar esok Nabi risau umat dia lambat masuk ke dalam syurga. Bukan sebab kaya masuk neraka dah, tidak. Takut umat dia lambat masuk syurga, pasal akhirat esok Allah Ta'ala akan tanya one by one, depan, belakang, kiri, kanan, daripada awal sampai akhir. Allah tanya satu-satu, aina iktasabahu huwa min afaqahu, engkau dapat harta daripada mana dan ke mana engkau belanjakan. Adapun soalan lain semua satu soalan, tapi kalau bab harta ni Allah tanya dua soalan. Dapat harta mana dan ke mana kamu belanjakan. Satu-satu Allah Ta'ala belek kita apa ni, roket atik kita, Allah belek satu-satu. Allah Rabbi dah. Tu. Jadi apabila kita baca ayat ni, kita kena guna untuk diri kita. Jangan sampai benda ni berlaku dekat diri kita. Sebab tu selalu kena muhasabah diri kita. Dalam hidup ni jangan duduk cari kelemahan orang, sedangkan kelemahan kita lebih banyak lagi yang perlu kita baiki lagi. Ni kadang-kadang kita pomeng, kita suka baiki kereta orang, tapi kata kita apa, naik bunyi macam nak buruh ni, suspensionnya sana rosak, sini rosak. Dia pomeng padahal, tapi dia duk baiki kata orang baik, tapi diri dia tak pernah ubah. Jadi benda ni kita kena jangan jadikan dalam kehidupan kita. Kalau boleh, mintalah doa dekat Allah Ta'ala supaya dijauhi daripada sifat jadi golongan macam ni, at-takasur, duk gila-gila cari harta dunia, duk kupu harta dunia. Last sekali bila mati terkejut, barulah nak menyesal. Kalau kita tengok dalam satu hadis riwayat daripada Abdullah bin Asy-Syakhir radhiyallahu anhu, yang mana kata Abdullah bin Asy-Syakhir, pernah satu hari Abdullah pergi ke rumah Nabi SAW. Apabila sampai ke rumah Nabi, jadi Abdullah terdengar Nabi sedang baca surah Alhaakumut Takatsur. Nabi duk baca surah ni. Bila Nabi tengok Abdullah Asy-Syakhir ni datang, kemudian Nabi kata dekat Abdullah, Nabi kata apa dia? Yaqulu ibnu Adam mali wa halaka min malik illa ma akalta fa akthaita aw labista fa abalaita wa anta saddaqta fa amdaita, kata Nabi. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa dia? Nabi kata dekat Abdullah bin Asy-Syakhir, Nabi kata manusia ni selalu duk kata mali. Nabi kata tu, Nabi kata manusia ni selalu duk kata harta aku, hak aku. Semua kata hak kita belaka. Tu. Jadi manusia ni selalu cakap macam tu. Nabi kata wahallaka min malik, Nabi kata padahal tak ada guna pun harta yang kamu milik tu, kata Nabi SAW. Kamu kata ini rumah aku, ini tanah aku dan sebagainya, ini kereta aku, ini semua kelengkapan aku punya. Semua ni hak aku semua, kata Nabi. Tapi Nabi kata harta yang kamu duk kata hak kamu tu, tidak ada satu pun untuk kamu, kata Nabi SAW. Nabi kata lagi illa ma akalta fa akthnaita, malaikat yang kata ini kalau dia jenis boleh makan maka binasa semua sahaja. Nabi kata kalau benda tu harta dia boleh makan, lepas dia makan binasa. Contoh kita ada duit, kita beli makanan ayam penyet contohnya, jadi makanan tu bila masuk dalam perut binasa dah. Ada bentuk harta ni dia binasa dengan cara kita makan. Tu kata Nabi. Duit banyak mana pun pergi guna makan ke, pergi makan share out ke sana sini, akhirnya habis ke mana? Habis duduk dalam perut kita, habis.
Kemudian Nabi kata au labista fa ablaita, ataupun harta itu kamu beli pakaian. Contoh kita pergi ke Sogo beli pakaian itu, beli handbag, beli kasut Gucci dan sebagainya, kasut Gucci, kasut kucing dan sebagainya, macam-macam lah. Akhirnya jadi buruk juga pakaian tersebut, habis juga. Tu. Kemudian Nabi kata wa anta sadda fa amdaita, tetapi kamu sekiranya kamu sedekah, harta itu kekal bersama kamu. Allah dah. Tu kekal sampai bila? Sampai ke mati. Sebab tu kena banyak bersedekah dalam hidup ni. Tu. Itulah harta kamu, kata Nabi SAW, yang akan kekal bersama kamu dah. Tu. Bukannya harta kamu yang duduk pegang sekarang ni yang akan kekal bersama kamu. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, boleh tengok dalam surah An-Nahl kata silap ayat 96. Allah Taala kata ma indakum yafad, apa sahaja di sisi kamu semuanya akan habis juga. Yang kamu duk sayang, yang kamu duk simpan dengan harta kamu, semuanya akan binasa juga. Wa ma indallahi baqa, apa di sisi Allah itulah yang akan kekal, kata Allah Taala. Di sisi kita yang kekal hanya pahala sedekah sampai kepada mayat, itu dipanggil amal jariah. Tetapi harta ni semata-mata harta dunia, bila kita mati akan diwariskan oleh ahli keluarga kita. Maka kita ni ibarat seperti hamba kepada ahli waris. Kita berpenak lelah, kita yang habis masa dalam hidup ni cari harta benda, tiba-tiba mati tanpa buat amal, tiba-tiba harta tu diberi kepada orang yang tak perlu bersusah payah. Maka ulama kata kita sebagai hamba, abdi kepada ahli keluarga. Ni sebab tu kita kena ingat. Jadi tuan-tuan, kita kerja siang malam bagi petang, tunggu langgar apa semua, tak tahu apa ke benda yang kita cari, tak tahu waktu sembahyang bila, tak tahu apa-apa semua, sehingga keluarga potongkan langgar lenggar putan dan sebagainya. Anak-anak tak sempat nak tengok kerana dia sibuk dengan duk cari harta benda dunia dan sebagainya. Kerana nak cari kekayaan, kerana nak himpun kenderaan mewah-mewah dan sebagainya, kerana nak dapat harta. Maka benda ni bila kita mati tak boleh nak membantu kita. Benda ni bila kita mati tak boleh kita nak simpan. Bila kita mati nak simpan bank mana dah? Atas dunia ada bank kepala rimah, tapi akhirat esok bank apa ada? Tak ada bank dah. Kita tak boleh bawa harta dah. Tu. Dan kita kereta banyak, rumah banyak, duit banyak dalam bank, bila kita mati kita dapat bawa apa? Hanya satu helai kapan saja. Tu je harta yang kita boleh bawa. Hidup atas dunia start daripada atas kepala sampai bawah. Topinya 2,000, spek matanya 74,000. Subang kat telinga ni 2 juta. Gigi ni pun buat daripada emas lagi, gigi ni 15 juta gigi dia. Lidah ni ada satu cover lidah dia ni. 15,000 contohnya. Tu. Lepas tu apa lagi? Start daripada tekak pula. Gelang tekak ni. Sampai tengkuk pun jadi begini. Berat sangat tu gelang emas. Tak cukup dengan gelang emas, tambah pula gelang tembaga ni kat tekak. Tak cukup dengan tu. Baku dengan baju lagi, baju apa? Baju rembar-rembar itu, macam baju kelawar, boleh terbang sana, boleh terbang sini kan. Itu berapa ribu? Itu 200,000. Start daripada atas sampai ke bawah. Lepas tu start lagi yang sebelah dalam, sebelah luar. Lepas tu stocking pula. Lepas tu kasut pula. Kasut ni kalau pijak ni tak nampak tapak kasut ni. Mahal sangat. Pijak ni tak nampak. Pijak semut tak mati. Pijak suami tak rasa apa. Yang pijak saya ke? Suami kata, saya pijak apa ni? Tak rasa ya. Ringan betul rasa ni. Pijak paku sampai paku belok, bukan kaki belok. Tengok total atas, daripada atas sampai ke bawah. 500 juta saja pakaian dia. Tu nak kata kaya dia, tapi bila mati harta dia satu helai kapan saja. Kok mana pun satu helai kapan saja. Inilah yang akan bersama kita. Adapun harta-harta lain yang kita duk tinggal tu tak boleh nak bersama kita apabila kita mati. Kecuali yang boleh bersama kita harta yang kita infak kepada fi sabilillah. Harta yang kita infak atas jalan Allah Subhanahu Taala, itu saja yang kita boleh bawa kepada kita. Jadi hak semua 3 juta yang kita simpan dalam bank itu bukan hak kita sebenarnya. Bukan hak kita. Ini disuruh dalam agama, kita kena ingat dalam surah Alhaakumut Takatsur, surah ni. Jadi kalau ayat pertama, kalau kita tengok dalam surah ni, Allah Taala kata surah Alhaakumut Takatsur ni, Allah terangkan bahawasanya yang melalai, yang melagakan kita
dan yang membimbingkan manusia pada alhaakumut takasur, iaitu perbuatan suka nak ikut banyak betul-betul harta dunia ni. Maka manusia ni akan jadi lalai. Punca kita jadi lalai kerana kita nak cari harta dunia, kita niat nak kumpul harta dunia. Benda itulah yang akan melalaikan hidup kita. Benda itulah yang akan mempenatkan hidup kita, dan benda tu juga yang memotong masa ibadat kita. Ni sayang deh. Maksudnya kemegahan, kesombongan disebab apa dia? Disebabkan segala yang banyak ni lah. Bila yang pertama kejar dunia ni, ataupun kita nak kumpul harta dunia, yang pertama risiko dia kita akan jadi lalai. Yang kedua, mari sifat hati, masalah hati, mari riak, mari takabur. Sebab kita lebih pada orang kan. Bila kita lebih pada orang ni, timbullah riak, takabur sebagainya. Manusia bila ada harta banyak memang macam tu. Bila ada pangkat besar, manusia jadi sombong. Bila ada pengaruh ramai, manusia jadi lalai, jadi rosak macam tu. Tu. Jadi Allah Ta'ala kata, bila kita duk sibuk dengan dunia, sudah tentu dan confirm kita akan lalai dengan keduniaan ni. Kita akan lalai. Sudah tentu punya akan lalai. Tu. Sebab tu manusia ni tuan-tuan, manusia ni lemah. Allah Ta'ala memang buat hati manusia ni lemah. Kadang-kadang bila kita kata kuat, kita kata kita iman kuat, kita boleh diuji. Bila kita uji, baru kita tahu kekuatan iman kita banyak mana. Masa miskin, kita boleh kata aku ni iman kuat, aku ni berdoa tak tinggal, semaya tak tinggal. Tapi bila kaya, tahulah nanti. Bila kaya, manusia ni bila rasa dah semua dah cukup, manusia bila dah rasa semua dia dah ada, maka dia tak akan heran pada orang lain punya. Dia tak akan heran. Traffic light dia langgar macam tu je, padahal ada polis duk jaga. Polis kata, berhenti-berhenti, nak saman. Aku heran apa? Saman lah. Tengok. Betul tak? Jadi manusia bila dah rasa ada semua dah cukup, dia tak akan heran pada orang lain punya. Dia rasa dia dah cukup, dia tak akan heran. Sehingga dia terlupa yang mana Tuhan bagi kat dia. Dia dah lupa dah. Bila manusia tak heran dengan rezeki Allah bagi, dia lupa Allah Ta'ala yang tukar bagi rezeki kat dia. Jangan jadi macam tu. Tu. Dia duk berasa dia yang usaha. Bila orang mari minta derma RM5 dik. Allah mudah-mudah nak bagi minta derma. Aku ni berpenak dah siang malam. Aku yang usaha. Allah tak bangga ke macam ni? Allah tak bangga. Jadi dia duk rasa dia yang usaha. Maka Allah Ta'ala tak rasa bahagia pun dengan dia macam dia. Jadi yang lebih teruk lagi, dia tak ada rasa langsung bahawa rezeki ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah, tuan-tuan tengoklah depan mata kita hari ni, dalam dunia Tuhan dah tunjuk depan mata kita tentang nikmat Allah, tentang kesan kalau kita tak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Depan mata kita tengok orang milioner, orang jutawan tiba-tiba jatuh jadi papa kedana. Kenapa? Kerana kalau judi dan sebagainya. Orang bilion, orang jutawan, dia boleh jatuh jadi miskin dia sekelip mata kalau Allah Ta'ala tarik. Sebab itulah kita jangan duk jadi sombong dengan harta benda dunia ni. Yang kita duk kata kita kaya, betul ke kita kaya? Tak. Kita ni miskin tuan-tuan. Yang kaya Allah. Al-Ghani ada sifat dua, iaitu sifat iftiqar dan sifat istighna. Istighna, sifat kaya hanya pada Allah. Kita ni tak kaya pun. Yang kita duk kata kita orang kaya, sebenarnya kita hanya ada-ada sahaja, bukan yang kaya. Ada sikit-sikit je. Tapi kekayaan yang kita ada ni dipanggil majaz. Majaz tu apa dia? Bahasa Arab dipanggil pinjaman. Kalau Allah nak tarik sekelip mata, Allah boleh tarik. Tengok orang jutawan Malaysia hari ni, apa dia? Itu apa yang meninggal tu, Public Bank punya tu. Founder Public Bank, jutawan tu dalam Malaysia. Tapi mati, tinggal habis harta dia. Tak boleh nak buat apa. Berapa ni, berapa trilion duit dia. Banyak betul duit dia. Ni tuan-tuan, itu satu pengajar. Bila saya tengok balik, Allah jutawan, ibu mati tak boleh nak bawa apa. Ni Tuhan tunjuk depan mata kita, kita kena tengok. Daripada satu orang, dia ni sehat megar, tiba-tiba sakit duk merekuk di atas katil buat ICU. Tadi baru je kita nampak dia segar megar duk jogging apa semua. Tengok-tengok petang tu duk merekuk dekat hospital ICU. Cyberjaya baru buka. Dia orang first pertama.
Itu dia hospital saya berjaya. Maka Allah Ta'ala tunjuk dekat kita, kita nampak orang ni pandai daripada sudut bercakap, pitah bercakap, cara pemikiran dia bijak, tiba-tiba esok dia jatuh lumpuh, tak boleh nak bercakap apa. Ni kita kena tengok hari ni. Kita sebelum ni dia boleh bercakap patah, kalau berdebat dia menang pun sebagainya, tiba-tiba dia jatuh cacat sehingga nak minum air pun tak boleh, nak rasa air pun tak boleh, tuan-tuan. Harta banyak harta banyak. Ni yang kita kena. Kemudian ni Tuhan nak tunjuk supaya kita nak bagi manusia rasa insaf. Kalau hari ni kalau hari ni kita tengok orang, Allah Ta'ala bagi takdir kena pada orang, mana mungkin satu hari akan kena pada diri kita pula. Kita kena rasa takut pada Allah Ta'ala. Maka manusia kena ambil ingat benda-benda macam ni. Tu Allah Rabbina. Jadi maksudnya kadang-kadang manusia ni, kalau kita tengok dalam tafsir, kadang-kadang manusia ni dia duk ingat harta yang dia ada dekat dia ni, dia akan boleh dihormati, disayangi, disanjungi. Kalau ingat macam tu, dengan harta orang akan sayang, orang sanjung, dimuliakan, maka silap cara ingat macam ni. Dia duk sangka dengan senang ni dapat bahagia sampai ke akhir. Ni salah. Harta tak boleh memberi kebahagiaan dia. Ini silap. Berapa ramai orang yang senang akhirnya jadi sengsara, tuan-tuan. Berapa ramai bukan sengsara tak ada duit, tapi sengsara tak boleh nak makan. Duit ada banyak tapi tak boleh nak makan, tuan-tuan mati Allah SWT. Duit ni ada tak habis nak guna, tapi nak makan tak boleh. Allah Rabbina. Tu duitnya ada ni tak larat nak guna dah. Siapa tabur duit ni, siapa lepas kot tikat nak ambil lah. Lepas sampai rumah ni, banyaknya rumah, sampai penat tak tahu nak duduk rumah mana hari ni. 1 jam rumah ni, 1 jam rumah ni. Kereta dah ada banyaknya, sampai tak tahan nak pulas, sampai lengah tangan nak pulas. Kereta mana? Yang ni Lamborghini, yang ni Ferrari, yang ni McLaren pula. Yang tu Rolls apa benda tu. Sampai lengah tangan ni. Yang mana tangan kecil asalnya tak berisi, jadi sadu tangan dia, pasal duk mai pulah steering kata. Jadi siapa penat? Siapa driver pun dia tak larat dah, berhenti dah. Siapa driver dia pun dah penat, tak tahu kereta mana dah. Tapi cumanya sayangnya tak selera nak makan. Sayang tak selera nak makan. Nak makan tak boleh. Hok marilah hidangan je penyek apa benda, tak selera, tuan-tuan. Jadi dia duk sangka kekayaan dia tu boleh menjadi kebahagiaan. Sorry, kekayaan bukan menjadi kebahagiaan. Rupanya tak bahagia juga hidup dia. Ni begitulah akibatnya manusia disebabkan al-takatsur, iaitu bermakna, makna yang pertama ni, manusia kena ambil fikir sangat-sangat daripada sudut kebendaan, jangan jadi sombong, jangan jadi riak dan sebagainya. Akhirnya manusia akan timur padah macam tu sekali. Baik, kalau ayat yang kedua mengikut tafsir, maksudnya ayat kedua ni, manusia yang terlampau sangat timbul mengambil kekayaan ni, dia tentu Tuhan kata dia akan lupa kepada Allah. Orang yang bersungguh-sungguh cari harta benda, dia akan lupa kepada Allah. Tu mahum pun kepada manusia pun lupa, lagi-lagilah kepada Allah dia akan lupa. At-takatsur maknanya yang kedua ni ialah nak berlumba-lumba siapa lagi banyak. Duk badi siapa lagi banyak. Ni tahun ni dia ada 1 juta, tahun depan dia buat rancangan, aku nak kumpul sampai 500 juta. Nak kumpul siapa lagi banyak. Sehingga dia makan ubat, nak berjaga tidur tak mau tidur ni, tak sanggup makan ubat ni. Nak usaha nak kumpul harta benda dunia ni. Tu siapa perekat macam tu sekali nak cari kebahagiaan hidup, Allah Rabbina. Akhirat pun sengsara, dunia pun sengsara, akhirat lagi sengsara. Sebab tu tuan-tuan, kebahagiaan ni bukan letak pada harta. Bukan pada harta. Kadang-kadang Allah, saya pergi lepak saya pergi tengok bola malam tu. FIFA 2 pagi balik. Dan kadang-kadang tuan-tuan, saya tengok budak-budak rider kan, dia ni susah tu, susah hidup dia ni. Gaji sehari kadang-kadang RM100 pun dah kira banyak bagi diri dia. RM1 banyak, tapi tak tolak lagi minyak motor dia makan tengah hari. Lepas tu petang tu saya nak pergi kuliah, malam tu
dia rehat-rehat daripada kerja, dia lepak dengan kawan-kawan. Saya tengok dia orang punya seronok gelak tu tuan. Seronok gelak, ketawa dengan member dia. Saya pun duk tanya dalam hati, Allah, ni rupa bahagia sebenarnya. Bahagia ni duduk dalam hati kita. Saya tengok muka dia orang penat tu tuan, penat. Dengan mukanya berminyak kerana satu hari duk main motor ni. Penat. Tapi sambil-sambil duk penat tu, dia duk berborak-borak dengan kawan bahagia tuan-tuan. Tapi itulah kebahagiaan sebenarnya, duduk dalam hati kita. Kadang-kadang bahagia datang dengan kawan-kawan. Bahagia datang dengan orang rapat dengan kita, orang jauh dengan kita. Tu. Dan ni, maka tak perlulah kita nak sampai mudaratkan diri kita kerana nak gadaikan, nak cari kebahagiaan dalam hidup ni. Dan ni Allah Rabbil. Jadi manusia bila sibuk macam tu sekali duk cari harta benda dunia, maka dia lupa kepada tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita duk cari harta benda, duk sibuk cari kemasyhuran, duk sibuk, tak perlu. Tu sebenarnya tuan-tuan faham dah hakikat hidup ni. Sikit lagi lah saya nak habis ni. Kalau faham betul-betul hakikat hidup ni, kaya miskin sama je hidup kita. Masa kita miskin, makan nasi 2 pinggan juga. Masa kita kaya, nasi 2 pinggan juga. Masa miskin, makan ayam goreng. Masa kaya, ayam goreng juga. Masa miskin, makan juga ketan, tapi ada tempoh lah. Dan bukan makan hari-hari lah. Masa kaya, bukan tak boleh beli hari-hari. Muak, dia kata muak. Betul tak? Jadi sama tak hidup kita? Sama je. Apa yang kita nak rasa kita lebih pada orang? Tak perlu nak rasa lebih. Jadi yang membezakan kita ni, apa dia? Perasaan ni, perasaan dalam hati kita ni. Ada orang ni bahagia, orang ni kecewa dan merana dan sebagainya. Membezakan hati kita. Sebab tu kena jaga hati, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tu. Jadi sebab tu dalam dunia ni tak perlu nak sibuk-sibuk cari harta dunia, sibuk cari pengaruh, sibuk cari pengikut, sehingga kita lupa tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Taala. Sayanglah. Apa pun sibuk mana pun, nama kerja kita pasti kita kena menjaga iman kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan jadi rosak tu saja. Nak kerja dunia tak ada masalah. Nak cari pengaruh tak ada masalah. Nak ipu harta benda dunia banyak-banyak tak ada masalah. Tapi satu, jangan kita disebab harta benda dunia melalaikan kita daripada sujud kepada Allah Subhanahu Taala. Tetapi kalaulah kita termasuk golongan yang disebut tadi, maka termasuklah kita dalam ayat alhaakumut takatsur, iaitu golongan yang duk himpun-himpun harta benda dunia ni. Jadi sebagai kesimpulan di sini, banyak lagi ustaz nak beritahu, tapi tak apalah. Sebagai kesimpulan di sini, jadi oleh sebab itu setiap benda yang kita nak buat, kita kena fikir dulu. Jangan duk fikir interest saja. Maksudnya jangan duk fikir kepentingan kita saja. Dia bukan kepentingan Allah Ta'ala. Jadi oleh sebab itu kita kena perhatikan dalam ayat ini. Setiap benda yang kita buat, maksudnya apa dia? Setiap benda kita buat mesti kena ikhlas kerana Allah Ta'ala. Hari ni manusia berbohong saja. Aku buat ni walaupun atas dasar agama, zahir apa agama, ikhlas tapi batinnya tak ikhlas tuan-tuan. Bila dia tak dapat apa yang dia nak, maka nampaklah bahawasanya dia buat sesuatu dalam kehidupan ini tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi dalam ayat ni Allah Taala sebut al-takasur, maksudnya kena hindar daripada sifat daripada gila keduniaan dan sebagainya. Nah, ayat kedua, ketiga, keempat itu yang mana samalah seperti mana ustaz beritahu tadi. Jadi sebagai kesimpulan, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sentiasa bergantung dengan Allah Taala. Satu, bergantung dengan Allah. Yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala tambah lagi nikmat kita, bukan setakat tambah nikmat, tapi menjaga nikmat kita supaya tak lalai daripada Allah. Dan Allah Taala jaga iman kita betul-betul, jangan disebabkan dunia kita lari daripada sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaklah berdoa dan ucaplah terima kasih kepada Allah nikmat yang Allah Taala beri dengan cara kita melaksana segala perintah Allah dan ibadat kepada Allah. Takkan orang beri barang tak nak ucap terima kasih. Maka cara kita terima kasih ni tunai segala hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja yang kita buat dalam hidup ni, jangan sampai kita lupa Allah. Jadi itulah di sebalik pengajaran yang kita dapat ambil daripada surah At-Takasur. Dan insya-Allah pada minggu depan tak adalah. Minggu depan kita ada majlis Haiti lah. Haiti. Tak ada kelas pagi tu ya. Tak ada kelas tapi petang sajalah. Petang sajalah yang Johan. Pukul berapa tu? Pukul 2 sampai pukul 5. Sempatlah insya-Allah.
InsyaAllah tak ada, agak-agak tak ada apa lah hari Ahad kan. Selasa. Kita ambil hari ajar juga. Dia okey. Ingat hari Ahad. Hari Ahad nak pergi dating tu tau. InsyaAllah setakat tu dulu. Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa manfa'una wa zidna bi rahmatika ya arhamin. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa Allah subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi